Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang rakan-rakan media dan juga semua yang memerhatikan perkembangan yang berlaku di Seri Muda ini. Hari ini saya mewakili NADMA dan juga rakan-rakan NGO juga turut bersama-sama kita dan juga agensi-agensi kerajaan yang bertindak sebagai satu pasukan. Dan kami amat mengucap terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya agensi-agensi kerajaan, NGO dan juga wakil-wakil masyarakat yang berhempas pulas daripada hari pertama bersama-sama kita 24 jam untuk memastikan pelancaran perjalanan agak lancar, penyelamatan dan juga sekarang dalam fasa pasca bencana untuk membersihkan dan sebagainya. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang mendoakan agar perjalanan program ataupun proses untuk membantu mangsa-mangsa banjir berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya. Izinkan saya untuk memberi sedikit update laporan terkini yang berkaitan dengan banjir MTL 2021-2023 pada hari ini. Pertama yang saya hendak sentuh adalah mengenai apa-apa yang banyak ditanyakan oleh rakan-rakan media dan juga masyarakat, iaitu bantuan wang ihsan. Selaras dengan keperhatian Kerajaan Persekutuan berkaitan bencana banjir luar biasa yang berlaku dalam tempoh musim tengkujuh ketika ini, yang amat berhormat Perdana Menteri pada 20 bulan Disember 2021 telah pun memutuskan supaya bantuan wang ihsan sebanyak RM1,000 akan diberikan kepada semua ketua isi rumah mangsa yang telah terjejas, sama ada yang berpindah ataupun tidak berpindah ke pusat pemindahan sementara. Bantuan ini akan kita segerakan agar dapat meringankan beban mereka yang terkesan dengan bencana banjir ini. Pemberian bantuan wang ihsan juga terbagi kepada dua jenis, iaitu bantuan RM1,000 kepada semua ketua isi rumah mangsa yang terjejas. Kerajaan juga amat simpati kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga dan orang-orang yang tersayang. Justru kerajaan juga bersetuju untuk memberikan RM5,000 bantuan pengurusan kematian kepada waris mangsa yang meninggal dunia. Antara syarat kelayakan adalah seperti berikut: warga Malaysia dan memiliki kad pengenalan diri yang sah, mestilah merupakan mangsa bencana ketika bencana itu berlaku. Yang ketiga, mangsa mendiami dan menduduki premis ataupun rumah yang dinyatakan. Mangsa bencana wajib mendaftarkan nama dengan maklumat lengkap, menggunakan nama ketua isi rumah yang diwakilkan anak ke adik ke dan sebagainya. Dan pendaftaran nama yang sah perlu dilakukan seperti mana berikut: berpindah ke pusat pemindahan sementara, mendaftar dengan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan sekiranya tidak berpindah ataupun menumpang dan sebagainya, mendaftar dengan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JKKK ataupun Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK ataupun ketua kampung ataupun penghulu di tempat masing-masing. Maksudnya di sini, sekiranya tidak mempunyai IC, kita faham. Kita faham masalah kalau tak ada IC susah untuk mendaftar di mana-mana. Sekadar memadai sekadar mereka merujuk kepada ketua komiti JKK, penghulu dan sebagainya. Cukup. Oleh yang demikian, kerajaan melalui NADMA dan juga Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah mengambil langkah-langkah seperti berikut: memudahkan proses permohonan dengan terus menggunakan pendaftaran di PPS sebagai bukti mangsa terjejas dengan bencana tanpa perlu membuat permohonan. Bagi yang tidak berpindah, mangsa hanya perlu mendaftar dengan nama-nama yang saya sebut tadi. Kita juga akan mempercepatkan penyaluran peruntukan kepada kerajaan negeri selaku jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, dengan penyaluran akan dicepatkan dalam masa mulai esok. Sebentar tadi saya telah mengkongsikan mesyuarat dengan jawatan kuasa pengurusan negeri
dan kita berbincang cara bagaimana hendak memudahkan proses ini. Jadi kita akan dalam masa hari ini kita cuba dapatkan detail, dan insya-Allah kita akan cuba mengawalkan penyaluran sebaik mungkin dalam masa esok dan seterusnya. Dan sejajar dengan arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyegerakan penganggaran, Kerajaan Negeri sebagai JPBN dimohon kerjasama untuk berbuat demikian juga. Kalaulah kita di pihak Persekutuan telah mempercepatkan proses ini, kita harap JPBN tolonglah sama memudahkan proses ini. Dan kita nak sentiasa bekerjasama rapat dengan Kerajaan Negeri melalui JPBN dengan mengemaskinkan data mangsa yang terjejas. Situasi yang kedua yang hendak kita kongsikan pada hari ini, amaran ribut peti. Menurut amaran ribut peti Met Malaysia, pada jam 1 tengah hari tadi, pada hari ini, Pahang iaitu Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kelang dan Kuala Langat dan Johor Kota Tinggi akan menerima hujan yang lebat. Menurut Jabatan Meteorologi, terdapat ramalan ribut petir pada waktu pagi di pantai barat Semenanjung, Sarawak Barat dan Sabah Timur. Dan pada lewat petang hingga malam, ribut petir boleh berlaku di pantai timur Semenanjung Malaysia. Dan terdapat tanda-tanda awal berlaku luruhan monsun bermula 27 Disember yang akan datang Isnin nanti, berpotensi menyebabkan hujan yang berterusan di Sarawak Barat dan Sabah Timur. Dengan data yang dikongsi ini, saya ingin memohon rakan-rakan kita sebagai responder untuk sama-sama menyusun pasukan masing-masing bersedia agar insiden banjir dapat kita kawal dengan yang sebaik mungkin. Apa-apa maklumat boleh terus salurkan kepada NAMA, dan kita akan memastikan bahawa koordinasi dapat dilaksanakan daripada NDCC, National Disaster Command Center. Itu saja yang saya hendak kongsikan pada petang ini. Jika ada apa-apa soalan, saya jemput rakan-rakan kita untuk bertanya. Tapi saya juga ingin mengambil peluang ini untuk sekali lagi saya menyatakan terima kasih kami daripada NAMA dan rakan-rakan kepada semua responder, semua ahli yang bertugas, semua orang yang terlibat, individu, ketua kampung, ketua masyarakat, NGO yang sama-sama berganding bahu, tidak mengenal penat dan lelah, bersama-sama makan kurang, tidur kurang, tapi kita terus bersama-sama membantu memudahkan mangsa-mangsa banjir kita, baik di sini maupun di pusat-pusat pembinaan sementara yang telah kita assign. Soalan? Ya. Setakat pada petang ini, laporan menunjukkan bahawa air telah kering dan aktiviti pembersihan sudah boleh dimulakan. Kita juga bersetuju melalui perbincangan di NDCC bahawa tanggungjawab untuk menyelaras program-program ataupun aktiviti-aktiviti pasca bencana diselaraskan oleh MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam, dan disokong oleh JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apa-apa keperluan mereka akan segera bantu. Saya dipahamkan juga bahawa banyak NGO telah pun menghubungi kita untuk turut sama proses pasca bencana ini, mencuci, mengemas sampah dan sebagainya. Dan untuk itu kita minta mereka berdaftar di sini ataupun dengan MBSA. Sebab kita nak membuat pengagihan kumpulan-kumpulan agar proses pembersihan itu pasca bencana tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan tersusun. Tidaklah satu pasukan berkumpul ramai di satu kawasan sahaja. Itu kita akan follow through dengan MBSA.
Soalan lain? Yes.